آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan hadis kita yang bertajuk dosa menyusahkan orang Islam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tumari akhak wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifah. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bergaduh dengan saudara kamu, janganlah kamu bergurau dengannya sehingga menyakitinya, dan jangan kamu berjanji dengannya sesuatu yang tidak dapat kamu tunaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bergaduh dengan saudara kamu, janganlah kamu bergurau dengannya sehingga menyakitinya, dan jangan kamu berjanji dengannya sesuatu yang tidak dapat kamu tunaikan. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki thalatha idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama, apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mungkiri, dan apabila dia diberi amanah dia mengkhianati. Hadis Sahih Muslim. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mungkiri, dan apabila dia diberi amanah dia mengkhianati. Hadis Sahih Muslim. Seterusnya, An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Rawahu Bukhari. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka membawa mulut tidak akan memasuki syurga. Hadis Bukhari. Diulangi, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang suka membawa mulut tidak akan memasuki syurga. Hadis Bukhari. Keterangan, tabiat membawa mulut adalah antara dosa-dosa berat yang menghalang daripada masuk syurga. Tiada sesiapa pun yang ada tabiat ini boleh masuk syurga. Walau bagaimanapun, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memaafkan seseorang dengan ihsan dan kurniaannya, atau Allah Subhanahu wa taala mengazabkannya sebagai hukuman terhadap dosa itu, lalu membersihkannya daripada dosa tersebut, barulah dia boleh masuk syurga. Hadis akhir insya-Allah. An Khuraim bin Fatih radhiyallahu anhu qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh falamma sarafa qama qa'iman faqala u'idat shahadatu zur bil isyraki billah 3 marrat thumma qara'a fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qawla zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Al-Hajj. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Khuraim bin Fatih radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan solat subuh. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai bersolat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdiri lalu bersabda 3 kali, penyaksian palsu telah dijadikan sama dengan syirik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Yang bermaksud, maka jauhilah syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan yang dusta, amalkanlah perkara-perkara
itu dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Hadis Abu Daud. Diulangi, Sayyidina Khuraim bin Fatih radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan solat subuh. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai bersolat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdiri lalu bersabda 3 kali, penyaksian palsu telah dijadikan sama dengan syirik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih, yang bermaksud, maka jauhilah syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala serta jauhilah perkataan yang dusta. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Hadis Abu Daud. Keterangan, maksudnya ialah penyaksian dusta sama seperti syirik dan penyembahan berhala. Maka setiap orang beriman hendaklah menghindarkan diri daripada dosa ini sama seperti dia menghindarkan diri daripada syirik dan menyembah berhala. Ma'ariful hadis. Jadi insya-Allah pengetahuan kita akan sampaikan insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ala Muhammad